Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Okey, Alun tak boleh lama buat live ni. Sekejap saja. Okey. Alright, apa nak cakap tadi pun lupa lah. Okey, so apa nama ni, hari ni kita straight at the point. Apa yang kita nak cakap pada malam ni adalah of course lah mengenai kedai Rizky. Okey, kita dekat apa yang kita jual dekat kedai Rizky. Macam baca berita pula. Okay, tak ada yang masuk lagi. Tak apalah, Long go through lah live ni sebab Long pun tak boleh tunggu. Okay, Long pun ada banyak kerja lain lagi. Sekarang dah pukul 11.40. So, kita stop live ni sampai pukul 12 je lah ya. Dalam 15 minit cukup kot. Sebab Long pun banyak kerja. Okay, bila kita buka kedai, kita banyak kerja nak buat. Lebih-lebih lagi apa ni dengan yelah jadi vendor, joint venture dengan Food Panda. So banyak aktiviti lah nak kena buat dengan Food Panda, right? So apa nama ni, apa yang kita nak cakap pada malam ni adalah mengenai biskut. Okay, mengenai biskut. Okay, dekat kedai Rizky kita ada jual biskut timbang. Okay, ni adalah salah satu biskut timbang yang kita ada. Ni adalah biskut bangkit. Alright. Tapi tak ada dalam botol ni. Dalam botol ni Alun yang letak. Tapi korang boleh beli serendah RM1. Okay, korang boleh beli RM1. Maybe boleh beli RM5. Boleh beli RM2. Ikutlah berapa banyak yang korang nak makan. Okay. So penuh satu balang ni adalah kot dalam RM10. Tak tahulah sebab tak timbang. Anggaran je lah antara RM7 ke RM10 satu balang ni lah. Dia adalah biskut bangkit. Alright, dia biskut tin. Okay, biskut tin. Okay, dekat kedai Rizky ada jual biskut tin. Okay, macam ni lah biskut bangkit dia. Okay, kalau tak nak makan sebab kalau dah makan, dah kenyang, selalu tunjuk sajalah keadaan biskut dia. Alright. Bau dia memang sedap. Bau bangkit. Bau biskut bangkit lah kan. Okay. Alright. So, inilah dia biskut dia. Contoh. Ni adalah salah satu biskut tin yang kita jual dekat kedai Rizky. So, kalau korang nak makan biskut tin tak semestinya tak sedap tau. Biskut tin ada yang sedap. Alright. So, ini adalah biskut, apa tadi? Biskut bangkit. Alright. So, kita ada biskut bangkit yang nombor 2, iaitu biskut bangkit yang bulat lah. Okey, ni biskut bangkit yang jenis bulat. Yang tadi yang jenis 3 segi. Yang ni yang jenis bulat ataupun kita panggil jenis bunga. Okey, dia bangkit kelapa. Alright. Okey, satu balang ni kita tak jual lah balang ni. Kita timbang. Okey, that's mean depends pada berapa banyak yang you all nak. Kita tak paksa. Kita tak pernah paksa customer kita beli sampai RM10 ke sampai RM20, tak ada. Kita on depend lah. Okey, banyak mana yang customer tu nak makan. Alright. Okey, so kalau kita beli biskut timbang ni, janganlah kita beli banyak-banyak. Lepas tu kita simpan nak buat apa. Kita belilah setakat mana yang kita nak makan sahaja. Sebab kalau kita simpan lama-lama, dia lemau. Okey, so kalau buka ni, masuk angin ni pun dia dah lemau. Okey, so lebih baik kita tutup. Alright, so kita tutuplah sekarang. Adalah biskut bangkit kelapa. Kita ada jual kat kedai Rizky di dalam tin. Okey, dalam tin lah. Dia timbang. Satu tin tu berat dia ada dalam 5 kilo. Okey, tak adalah korang nak kena beli sampai 5 kilo. 5 kilo dalam RM70 tak silap. Sekali dengan tin lah. Okey. Alright, so ni adalah biskut bangkit. Oh, ada orang watching. Terima kasih watching. Tak adalah cakap sorang-sorang kan. Okay, rasa apa nama ni adalah apa nama ni, biskut tin juga. Okay, dia biskut dia jenis 4 segi. Alright, biskut apa orang panggil, biskut lemon. Okay, dia 4 segi. Alright, dia ada krim. So dia lemak sikit lah. Biasanya kalau kita makan 5 keping pun dah kenyang. Alright, sebab dia padat, dia padu. Okay, dia ada krim, dia manis lah. Okay, kalau siapa yang ada kencing manis, tak sesuai lah makan biskut ni. Okay, dia biskut yang ada kalori yang tinggi. Okay, tapi kalau sekali-sekala tu boleh lah kalau nak makan kan. Dia biskut timbang. Okay, satu balang ni ada dalam RM7 atau RM10 lah. Okay,
dia punya balang ni tak adalah. Yang ni Alun letak je lah dalam balang ni supaya dia tak masuk angin. Kalau dia masuk angin, problem lah, tak boleh makan, tak sedap lah di lemau. Okay, so apa nama ni, korang boleh beli RM1, serendah RM1, boleh beli sampai RM10, boleh beli RM2, boleh beli RM5, depend lah berapa banyak yang korang nak makan. Alright. So ni adalah biskut lemon 4 segi. Alright. So kita, yang ni Alun tunjuk je. Yelah sebab kedai aku kan, aku bawa balik lah, tak kat rumah nak makan kan. Okay. Alright. Tapi dah malam ni tak makan lah sebab dah kenyang. Okay, ni pula adalah biskut Oreo. Okay, ni adalah biskut Oreo, brand Oreo ke? I think so. Dia tak tulis lah pula brand Oreo, tapi dia spesies Oreo lah. Memang sedap, dia punya krim pun penuh sampai melimpah-limpah dia punya krim sampai kena dekat permukaan luar. Okey, dia biskut dia tebal. Okey, dia tebal. Biskut timbang juga. Bau dia pun sedap, memang bau Oreo. Okey, ada jual kat kedai Rizky. Okey, korang boleh beli serendah RM1. Korang boleh beli jugalah RM5 ke RM2 ke, depend pada berapa banyak yang korang nak makan. Okey, kita bila korang beli biskut timbang ni, korang jangan biarkan dia di atas meja ataupun korang just ikat dengan getah, jangan. Nanti dia masuk angin, nanti korang tak makan. Bila masuk angin, biskut kalau kena angin memang lemau. Confirm lemau. Ni kalau tengah buka ni tengah masuk angin lah ni. Kejap lagi lemau lah biskut ni kan. Tak boleh makan. Alright, so ni adalah biskut spesies Oreo. So bolehlah dapat kat kedai Rizky, biskut timbang. Biskut timbang kita ada banyak. Setakat ni kita ada 15 jenis biskut timbang. Okey, kalau nak beli satu tin tu RM70. Ada yang RM40, ada yang RM50, depend lah. Okey, biskut tin. Tapi dapat banyak lah. Satu tin tu korang beli katakanlah RM40. Dapat banyak lah, 5 kilo kan. 5 kilo banyak lah tu bila nak habis makan kan. Alright, bolehlah kita makan dengan keluarga kita ramai-ramai. Alright, ni adalah biskut, apa orang kata? Biskut jam. Biskut aiskrim jam. Okey, biskut ni sangat popular juga. Budak-budak suka makan. Letak atas meja sekejap saja habis. Okey, dia ada rasa krim. Memang manis lah. Okey. Dia bentuk dia macam ni. Dia ada warna pink, dia ada warna kuning, and then dia ada warna hijau. Okey, dia ada warna putih. Alright, ni warna putih. Tanggal lah dia punya bawah dia tu. Makan krim saja. Okey, biskut ni memang manis. Okey, memang manis lah. Line terputus. Okey, kita cepatkan lah. Nanti line tak ada pula kan. Terputus tiba-tiba. Okey, yang bawah dia ni biskut. Biskut dia tawar. Okey, dia punya tapak dia ni tawar. Yang dia punya atas ni manis. Okey, dia pun korang boleh beli, tak kisah, korang boleh beli RM1 pun tak boleh, pun tak mengapa. Boleh beli RM1. Okey, banyak mana yang you all nak makan lah. Okey. Ni biskut zaman dulu-dulu memang famous. Sekarang ni pun famous juga. Okey, budak-budak suka makan. Dia biskut icing lah, biskut icing. Alright, so ni adalah biskut icing. Yang kita ada biskut, biasalah biskut legend. Yang ini adalah biskut cream cracker lah. Biskut lemak, okey. Ni adalah biskut lemak, biskut tin. Biskut dalam tin juga. Okey, beginilah biskut dia. Right, wah nampak pun sedap. Cecah dengan air kopi sekejap lagi memang best. Air kopi O ke, air teh O ke memang best. Okey, so yang ni korang boleh beli RM1 pun boleh. Boleh beli RM1 kalau nak beli RM1 lah. Okay. Kita timbang. Kita ada penimbang dekat kedai. So boleh timbang. So beginilah biskut dia. Okay. Ni biskut tawar. Dia rasa lemak lah. Okay. So satu tin kalau tak ingat berapa, dalam 50 ke 60 dia tin. Dia sebab dia berat, dia kira sekali dengan tin. Dia 5 kg juga. Kalau 5 kg tu banyak lah. Okay, so apa nama ni, kita ada lagi satu biskut. Dia adalah biskut apa nama ni, ada banyak tapi ini adalah contohnya lah. Okay, ni adalah biskut coklat, biskut teddy bear coklat. Alah, comelnya biskut dia. Okay, ni lah biskut dia. Alright. Okay, so macam ni lah biskut dia. Dia kecil-kecil, halus-halus. Okay, dia sekali telan je, tak lagi gigit, dia sekali telan je. Satu biji ni
telan terus. Okey, biskut coklat. Okey, dia biskut teh ni dia daripada Thailand tapi dia ada sertifikat halal. Maksudnya logo halal dia adalah. Okey, boleh beli RM1, boleh beli RM2 ataupun boleh beli RM5. Depend lah berapa bajet yang korang ada ataupun berapa banyak yang korang nak makan. Okey, kalau nak makan banyak, kena beli banyak lah. Kalau nak makan sikit, beli sikit saja. Janganlah beli banyak-banyak and then simpan tak ada orang makan, membazir. Sebab biskut ni walaupun korang simpan di dalam tutup kedap udara, kalau korang simpan lama-lama, bila korang makan, tak makan, okey, simpanlah selama 2-3 bulan tak sentuh-sentuh, dia tetap akan lemau. Okey, sebab dia makanan kita tak boleh simpan-simpan. Kalau ada makanan kat rumah tu, kita ambil makan. Jangan simpan, okey. So, kalau kita beli, terus makan. Kalau kita nak simpan pun, paling lama seminggu sahaja. Okey. So, kalau korang nak biskut timbang, kita ada banyak lagi jenis lain. Dia adalah antara contohnya lah yang Along tunjukkan, apa nama ni? Tunjukkanlah biskut yang kita ada kat kedai Rizky. Alright. So, apa nama ni? Gitulah. Kalau korang nak beli biskut timbang memang sedap. Okey, memang sedap. Tapi dia banyak pilihan. Dia ikut cita rasa. Okey, ikut cita rasa yang korang nak lah. Okey, ada yang tak tahu kedai Rizky dekat mana? Kedai kita dekat dengan Hotel Chorus. Kalau korang nampak Hotel Chorus Port Dickson yang besar dekat tepi jalan tu, korang akan nampak simpang 3. And then bila nampak simpang 3, terus masuk dalam, korang akan jumpa pencawang TMB, akan jumpa kubur Cina, akan jumpa banyak perumahan dan banyaklah kedai-kedai di dalam tu. Okey, signboard kita besar-besar nama Rizky. Kita kedai runcit, kita ada jual barang-barang basah seperti ayam, ikan dan sayur-sayuran. Kita ada jual banyak juga rempah ratus masakan Melayu, terutama sekali adabi. Okey, adabi, babas, Mak Siti dan brand-brand yang lain lah. Kita ada jual juga sabun, barang-barang keperluan harian ada juga. Okey, biskut-biskut tin yang Alun cakapkan tadi pun ada juga. Okey, sekarang kita ada joint venture dengan Food Panda. Okey, siapa yang tak kenal Food Panda? Food Panda ni adalah salah satu website yang kita boleh berniaga dekat situ. That's mean apa nama ni, bila apa saja yang kita nak jual, kita boleh jual dekat Food Panda tu. Servis dia memang cepat. Okey, bila ada customer order, dia punya rider, budak motor tu datang ambil, budak motor warna pink tu datang ambil dekat kedai kita, ambil barang kita dan terus hantar kat customer. Dalam masa 10 minit customer dah dapat barang tu. Cepatlah. Kalau cepat orang sukalah kan. So di compare dengan Shopee dengan Lazada, dia ambil masa 2 atau 3 hari baru kita dapat. So barang tu. Okey, kalau dengan Foodpanda dia cepat. Okey, kalau customer nak barang tu sekarang juga dia dapat. Siapa yang tak nak kan? Semua orang pun nak barang tu segera. Okey. So, apa nama ni, tak lama lagi kita ada perancangan, kita akan jual macam-macam lagi. Kita hanya bukan fokus pada kedai runcit saja. Kita ada perancangan lain. Maybe kita ada jual jam, kita ada jual tudung, baju, blouse, seluar. Okay, tak ada masalah sebab kat Foodpanda tu kita boleh jual macam-macam. Okay, tapi janganlah pula kita jual peti ais ataupun TV. Nanti macam mana budak rider tu nak bawa TV dengan peti ais naik motor kan, nak delivery pula kat rumah customer. Tak logik. Okay, so barang-barang yang senang lah. Barang-barang yang boleh naik motor lah. Okay, barang-barang yang boleh naik motor. Okay, kalau TV, peti ais, macam barang-barang yang besar, macam apa lagi TV, peti ais, macam mesin basuh, semua tu korang kena order dekat Shopee dengan Lazada lah. Okay, jangan order dengan Foodpanda. Jangan jual kat Foodpanda. Foodpanda pun tak layan. Okay, sebab bukan tak nak jual, tapi benda tu besar. Kita kena hantar dengan van, kena hantar dengan kereta ataupun lori. Okay, so mengikut saiz lah. Okay, so Foodpanda kena ada van ataupun lori lah pula nanti kan, nak hantar barang-barang yang besar macam tu. Okay, tapi Foodpanda memang cepat. Yang lu dengar, diorang pun nak buat jugalah macam Shopee dengan Lazada, jual macam-macam. Okay, jual macam-macam tu termasuklah apa yang lu cakap tadi tu lah. TV, peti ais pun Foodpanda akan jual. Okay, tapi Foodpanda kena ada lori lah ataupun van kan, nak angkut benda tu. Kalau nak naik motor tak boleh lah. Okay, kalau setakat makanan-makanan ni boleh lah, benda kecil-kecil.
Yang Alun tahulah daripada Alun tengok dia orang punya news, dia orang punya Facebook punya Foodpanda, dia orang ada discussion kat situ, so Alun bacalah. Okey, baca dia orang punya perbincangan dan perancangan Foodpanda. Foodpanda ni dia company besar, dia ada banyak cawangan. Dia cawangan dia dekat seluruh Malaysia ni memang ada. Okey, dia ada cawangan dia dekat luar negara, Indonesia, Filipina, Thailand, Cambodia, Korea, Japan, London, Australia, Bangladesh, Arab Saudi, semua dia ada. Memang dia besar. Dia bukan setakat kat Malaysia saja, bukan dekat Asia saja, dia kat seluruh negara. Dia memang company yang orang kata stabil lah. Memang company besar lah. Mungkin yang besar gila. Okay. Alright, so kita setakat kita berniaga dengan Foodpanda ni, kita kita dapat banyak lah juga sale kan. Alhamdulillah, syukur kita dapat banyak sale. Kita dapat dah 11.57 Okay, ni adalah receipt yang kita kumpul lah. Okay, receipt nanti kita nak claim dengan company Foodpanda lah. Okay, kita dapat banyak order. Okay, contohnya Alun bacakan sajalah. Okay, kita dapat daripada customer Nazri Izhar. Okay, ni adalah dia punya receipt lah. Dia order bawang merah besar, carrot dan bawang Holland. Okay, ni customer lain pula. Ada order ayam segar, roti gardenia. Roti gardenia pun order dengan Foodpanda. Roti gardenia awal kita boleh pergi kedai runcit je beli roti gardenia kan. Tapi ada ramai customer yang order roti gardenia dengan Foodpanda. Okey. Ada juga customer yang order Milo sebut Milo lah, coki-coki. Alright, so ada order perencah adabi, tom yum. Okey, dia orang ada order Maggi. Maggi pun order dengan Foodpanda. Maggi kari yang kita boleh beli kat kedai tu kan, pun order dengan Foodpanda. Okey, ada order telur ayam, ada order sabun basuh kain. Sabun basuh kain pun order dengan Foodpanda. Wahai boleh beli kat kedai runcit depan rumah je kan. Tapi diorang pun memang mungkin malas nak keluar ke, ataupun takut nak keluar ke, sebab itulah diorang order melalui Foodpanda. Alright, so ada yang order biskut chips small, biskut tiger susu, jajan, keropok twisties. Ada yang order biskut Oreo, ada yang order keropok ikan pun order dengan Foodpanda. Okay, so apa lagi nama-nama customer banyak lah. Suhaida ada, Nurul ada, Syira ada, Siti Sahiza ada, Nizam ada, Fakrul ada, okay, Azwan ada, Nabil ada. Okay, banyak dekat sini dia punya nama lah. Sebab dekat atas ni dia tulis nama customer, alamat tak tulis lah. Okay, ada order burger Ramli, ada order hot dog. Okay, ada order rempah babas, serbuk kunyit, serbuk kari, yang banyak. Okay, kita simpan. Kita ada banyak lagi dekat dalam laci tu, tapi kita simpan lah. Sebab benda-benda ni semua kita kena simpan, sebab nanti diorang akan bayar hujung bulan. Biasanya diorang akan buat online transfer lah Foodpanda ni. Selalu kena kira balik lah betul ke tidak jumlah total yang diorang bayar ni. Sebab orang yang buat akaun ni pun manusia juga kan. Okay, accountant juga yang kira duit ni. So kita kena kira balik betul ke amount yang dia bayar tu. Okay, apa yang Alun tahu, berniaga dengan Foodpanda ni bukan tak semestinya kita kena ada kedai. Okay, kalau Alun tak buka kedai pun tak mengapa. Alun boleh buat dekat rumah. Okay, rumah sendiri, rumah kita. Okay, katakanlah nak jual nak jual nasi lemak lah kan. Okay, Alun nak jual nasi lemak pula lepas ni, boleh. Tapi Alun tak ada kedai. Okay, saya tak ada kedai, saya buat kat rumah je. Tak apa, rider Foodpanda tu akan datang pick up nasi lemak kita tu dan terus hantar ke rumah customer. Okay, memang macam tu. Memang dia orang tak orang kata not necessary kena ada kedai ataupun butik ataupun kilang. Tak semestinya kena ada. Buat kat rumah pun boleh. Okay, janji kena ada SSM lah. SSM tu lesen lah, Suruhanjaya Syarikat Malaysia lah, kita daftar. Okay,
So dah boleh buat. Tak semestinya kena ada kedai. Okay. Orang jual goreng pisang ke, orang jual nasi lemak ke, dia orang menjaja tepi jalan pun boleh pakai Food Panda. Tak semestinya kena ada syarikat yang besar macam Tesco. Okay, so dulu Alun pun ingat Tesco je yang boleh jual online kan dengan Food Panda. Tapi rupanya kedai runcit pun boleh jual dengan Food Panda. Okay, Food Panda sale dia memang kau tinggi lah. Sebab kenapa? Sebab dia cepat. Dia ramai staff. Dia rider kalau korang jalan atas jalan raya kan, bila korang, contohnya kalau korang nak pergi pekan, nak pergi bandar kan, bila korang tengah bawa kereta, kiri kanan mesti korang akan nampak budak naik motor pink. Ramai kan? Memang ramai. Memang sekarang ni dia punya syarikat tengah berkembang pesat lah. Okay, memang syarikat majulah Food Panda ni. Kalau kita dapat joint venture dengan diorang, memang untung lah. Okay, memang kita pun dapat untung sama daripada diorang lah. Okay, memang senang kerja. Okay, cuma Along kena buat, teman kita ni kena buat kerja lebih sikit lah. Sebab nak check duit tu betul tak diorang bayar. Kalau diorang tak bayar, kena call balik diorang. Kenapa duit masuk tak cukup, kurang RM20 ke, kurang RM50 ke. Jadi double kerja lah. Okay, nak kena follow up pula duit yang masuk tak cukup tu. Biasalah, itu normal lah. Sebab yang kira account ni pun manusia juga kan. Okay. So Along pun tak boleh lama ni. Memang tak boleh lama pun. Sebab Along pun ada banyak kerja lain lagi nak buat. Okay. Kalau you all perlukan barang basah macam Along cakap tadi, contohnya korang perlukan ikan, perlukan ayam. Okay. Korang barang-barang lain semua dah ada dah kat dapur sebenarnya. Barang-barang semua dah ada dah. Sebab korang memang dah shopping siap-siap dah dekat Econsave. Dekat mana? Dekat TF kan. Okay, korang dah shopping siap-siap dah dekat Pasar Raya. Dekat Family Store. Korang dah pergi dah semalam. Family Store. Korang shopping penuh satu troli. Okay, korang dah shopping dah siap-siap. Tapi tiba-tiba termiss pula satu barang. Okay, satu barang termiss pula. Satu barang takkan nak pergi balik Pasar Raya kan. Ataupun Family Store. Buang masa lah. Nak beli satu barang pun nak kena pergi Pasar Raya. Nak kena queue panjang kan. So nak keluar rumah pun dah malas dah. Okay, so bolehlah order barang tu dengan Food Panda. Contohnya korang nak ayam. Nah, bukannya korang makan ayam tu hari-hari kan. Okay, so korang cuma nak masak hari ni. Tiba-tiba family ramai pula kat rumah kan. Datang pada mana pun tak tahu. Tiba-tiba ramai pula keluarga kat rumah hari ni. So korang perlukan seekor ayam sahaja. Korang hanya perlukan seekor. Okay, korang hanya perlukan seekor ayam saja. Ayam je perlu. Yang lain semua barang-barang semua dah ada dah. Okay, so boleh order melalui Food Panda. Korang pilih Pasar Segar Rizki Maju. So korang klik pada ayam segar. So nanti korang kena bayar charge pengantaran jugalah RM2. Charge delivery RM2. So bayar harga ayam RM25 dengan charge pengantaran RM2 jadi RM27. Okay, untuk seekor ayam. Okay, kita rezeki memang kita bagi ayam yang saiz besar lah. Yang berat dia 2.5 kilo. 2 kilo lebih. Okay, untuk harga RM25 tu. Biasanya kalau korang beli dekat kedai rezeki memang murah sikit lah. Kalau korang datang kedai runcit beli kan. Sebab kenapa? Sebab harga yang ada dekat website tu Food Panda yang letak. Okay, Food Panda yang letak harga. Okay, diorang yang tentukan harga. Sebab kat situ diorang akan tarik komisen. Memanglah diorang nak dapat sale macam mana, bisa dapat daripada kita juga kan yang berniaga kan. So dia tarik komisen kat situ. So dia kena jual harga tu mahal sikit daripada harga kedai. Okay, tak adalah sampai 2 kali ganda, tapi mahal sikit daripada harga kedai. Okay, untuk komisen Food Panda lah. Untuk dia bayar gaji staff, untuk dia bayar gaji rider kan, budak yang bawa motor warna pink tu. Untuk dia bayar gaji orang office. Okay, kat situlah cara diorang buat duit. Okay, orang kata apa macam mana? Untung atas angin. Macam tu lah, untung atas angin. Okay, memang untung lah, untung atas angin kan. Tak buat kerja pun, tak payah modal pun kan. Itulah namakan untung atas angin. Alright, memang senang lah kerja. Okay, alright, nak buat macam mana? Diorang kan company besar, diorang dah maju, diorang dah ada orang kata kabel besar, diorang dah ada modal yang besar untuk buat semua tu. Diorang semua tu ada customer sendirilah. Diorang ada buat marketing. Yang lo tahu memang diorang banyak marketing.
Diorang banyak buat marketing, keluar dekat TV, radio, keluar dekat majalah, keluar dekat Facebook, semua diorang keluar. Okay. So memang ada customer sendiri. Mana-mana pun customer diorang. Okay, macam kita Rizky, kita memang dah ada customer kita sendiri dan kita tak fokus pada penduduk dekat Taman PD Utama sahaja. Kita Rizky, kita start mengumpul customer. Kita start mengumpul customer kita daripada Spring Hill, okay, sampailah ke Teluk Kemang. Okay, kita kedai runcit Rizky, kita sedang mengumpul customer kita daripada customer kita yang tinggal di Spring Hill sampailah ke Teluk Kemang. Okey, dan penduduk di sini ada lebih daripada 100,000 orang. So sikit-sikit kita start kumpul lah customer kita. Okey, compare dengan kedai runcit mamak yang kat sebelah tu, kedai runcit yang ada kat Taman PD Utama tu, diorang mengharapkan penduduk Taman PD Utama sahaja yang datang ke kedai diorang. Okey, itu adalah salah satu silap lah. Okey, mungkin diorang tak tahu macam mana nak buat online food panda ni kan. Tak tahu, tak nak tanya kan. Tanyalah long macam mana nak buat kan dekat website tu kan. Semuanya kena belajar. Kita tak benda tu tak datang dengan sendiri. Kita kena belajar. Tanyalah orang macam mana nak buat, macam tu, macam ni, nak masuk gambar dalam website, macam mana nak pegang komputer kan. Benda tu semua kena belajar. Along pun belajar. Benda tu tak datang dengan sendiri. So Along kena belajar. Okay. Apa-apa pun kalau kita nak kerja ke, katakanlah kita nak kerja yang company besar. Contohnya kita nak kerja company apa yang besar kat Malaysia ni, okey lah, company Apple lah, okey, syarikat Apple ataupun syarikat Nestle, okey, kita nak kerja dengan company besar macam Petronas ke Shell ke, kita kena belajarlah sistem diorang. Sama juga dengan Food Panda, kita kena belajarlah sistem Food Panda tu macam mana. So mungkin kedai runcit yang ada kat depan PD Utama tu, diorang tak tahu macam mana nak buat, dan dah tak tahu nak buat, lepas tu tak nak belajar, tak nak tanya orang, susahlah. Okay. So semua tu kena banyak kerja lah, kena spend banyak masa untuk tengok je handphone tu kan, tengok je website Foodpanda macam mana nak masukkan gambar Milo, macam mana nak masukkan gambar berus, macam mana nak masukkan gambar sabun dekat dalam website tu kan. Macam Shopee dengan Lazada kan, kalau kita nak berniaga dekat Shopee, kita kena pandai lah masukkan gambar tu. Contohnya macam Along nak jual tudung. Okey, tudung warna hijau yang Along pakai ni kan, Along nak jual dekat Shopee. So Along kena belajar lah macam mana Along nak masukkan tudung ni, gambar nak jual tudung ni nak masukkan gambar tudung ni dekat dalam website Shopee. Shopee dia punya customer seluruh Malaysia. So takkan tak ada seorang pun customer Along yang nak beli tudung warna hijau ni kan. So kita belum post lagi cakap tak nak orang tak nak beli. So kita kena belajarlah macam mana kita nak menjual dekat Shopee dengan Lazada. Memang sale gila-gila, orang kata memang kalau siapa yang berniaga dekat Shopee tu memang sale gila-gila tinggi lah. Memang tak payah ada kedai pun tak apa. Tapi kena belajarlah sistem Shopee tu macam mana. Along pun tak tahu sangat pasal sistem Shopee ni, tapi boleh belajar. Okay, take time. Kena belajarlah macam mana nak menjual dekat Shopee tu. Dia ada dia punya cikgu yang mengajar dia. Kita kena bayarlah untuk cikgu tu. Cikgu macam mana nak ajar, nak jual dekat Shopee, nak upload gambar macam mana. Mesti ada orang yang mengajarnya. Dia punya cikgu ataupun dia orang punya tutor yang mengajar macam mana nak menjual kat Shopee. Okay. Alright. So Along pun tak lebih lama ni, nanti kita sambung pada besok hari ataupun pada lain hari, kerana Along pun dah cakap 15 minit saja kan, tu pun dah lebih 10 minit untuk live. Okay, kita sambung lagi pada lain hari dengan produk yang lain pula. Assalamualaikum.